Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan terkini berkait dengan isu Najib Tun Razak yang betul-betul mengejutkan kita semua. Kata seorang saksi 1MDB, saya tak akan bohong di bulan Ramadan. Wah, apa cerita ini? Bekas pengerusi 1MDB, Ceh Lodin Wok Kamarudin memberi keterangan bahawa dia tidak akan tergamak berbohong di bulan Ramadan ini dalam memberi keterangan pembelaan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Saksi pembelaan itu memberi keterangan semasa perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB bernilai 2.27 bilion hari ini terhadap Najib. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafi Abdullah, Lodin berkata, sepanjang beberapa hari lalu, dia hanya berkata hal yang benar tentang Najib di Mahkamah Tinggi di Putrajaya. Saksi pembelaan itu mengulangi bahawa dia bersedia memberi keterangan hanya mengenai apa yang sebenarnya berlaku di 1MDB semasa dia menjadi pengarah dan kemudiannya pengurusi dari tahun 2009 hingga 2016. Safi bertanya, anda telah memegang jawatan dalam kerajaan. Dengan anda memberi keterangan seperti ini, adakah anda tidak bimbang bahawa pelantikan sedemikian mungkin tidak datang kepada anda sekali lagi? Lodin berkata, seperti yang saya telah nyatakan di bahagian awal keterangan saya di sini untuk memberitahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya berlaku semasa saya menjadi pengerusi. Dalam mana-mana organisasi yang saya ada kaitan, jika itu tidak boleh diterima kepada orang dalam organisasi berkaitan kerajaan, saya tidak kisah, kata Lodin. Safi bertanya, dengan sekarang ini, kita di bulan Ramadan, keterangan anda beberapa hari ini adalah kebenaran? Kata Lodin, insyaAllah saya berkata benar dan tidak lain hanyalah kebenaran. Antara keterangan Lodin sebelum ini ialah panggilan telefon Najib kepada pengerusi 1MDB ketika itu, iaitu Muhammad Abaki Saleh pada September 2009, adalah semata-mata untuk memastikan lembaga itu membuat keputusan cekap mengenai cadangan 1MDB menyertai usaha sama 1 bilion US dollar dengan Petrosaudi International Limited. Keterangan Lodin menyokong keterangan Najib bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak menekan Bakir untuk 1MDB menyertai usaha sama itu. Berikutan penyertaan ke dalam usaha sama itu, kira-kira 700 juta AS dollar dana 1MDB untuk usaha sama itu dialihkan kepada entiti luar pesisir Goodstar Limited yang didakwa dimiliki oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tik Jo. Semasa keterangan Bakir terhadap Najib, saksi pendakwaan memberi keterangan bahawa Jolo menyerahkan telefon kepadanya supaya bekas Perdana Menteri itu boleh bercakap dengan pengerusi 1MDB ketika itu mengenai usaha sama berkenan. Bakir memberi keterangan bahawa dia meletak jawatan sebagai pengerusi 1MDB pada tahun 2009 dan dia telah mengesaki Najib boleh terlibat dalam dakwaan salah laku di 1MDB. Bakir juga memberi keterangan bahawa dia menghantar khidmat pesanan ringkas SMS kepada Najib pada akhir 2009 membangkitkan kebimbangan mengenai apa yang berlaku di 1MDB. Tetapi bekas Perdana Menteri itu didakwa tidak memberi maklum balas. Dalam keterangan Najib sendiri, sebelum ini dia berkata Bakir sepatutnya berjumpa dengannya dan bukan hanya menghantar SMS sebelum meletak jawatan. Lodin mengambil alih sebagai pengerusi 1MDB daripada Bakir. Pada satu ketika, Lodin juga pernah menjadi ketua eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, pemegang saham utama dalam konglomerat Boosted Holding Berhad. Lodin hari ini turut menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa terdapat pendekatan atas ke bawah untuk menguruskan 1MDB. Keterangan bekas pengerusi 1MDB itu bertentangan dengan keterangan saksi pendakwaan dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syarul Azral Ibrahim Helmi mengenai kewujudan pendekatan atas ke bawah yang didakwa memudahkan kehendak Najib dilakukan oleh lembaga.
Terdahulu, semasa pembicaraan hari ini, Safi memaklumkan kepada mahkamah bahawa pasukan pembelaan Najib telah menerima surat daripada 1MDB yang menunjukkan 1MDB tidak mahu menandatangani pengecualian ke atas keistimewaan peguam anak guam ke atas 2 peguam yang pernah wakili syarikat itu. Peguam bela itu berkata 1MDB bagaimanapun tidak kisah kedua-dua peguam itu datang dari mahkamah dan memberi keterangan bagi pembelaan Najib. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengesahkan keputusan itu. Semalam dilaporkan 1MDB masih belum menandatangani pengecualian supaya dua peguam itu boleh memberi keterangan untuk Najib seperti yang diminta oleh pasukan pembelaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda berkait dengan isu ini. Beberapa komen berkait isu ini. Green Cheetah kata kita sekarang ni di mahkamah sivil dan bukannya mahkamah syariah. Betul tak betul atau tipu tak tipu, ia berdasarkan bukti dan bukannya kerana seseorang itu bercakap benar atas sebab bulan Ramadan. Bukti yang menentukan benar atau tidak, kata Green Cheetah. Orange Camel kata, mungkin dalam bulan Ramadan semua mahkamah kena digantung kot. Kalau tidak, semua orang akan kata dia bercakap benar andainya dia Muslim. Berbohong pun boleh jadi benar, jadi apa pula hakim nak buat keputusan? Sure, tiada kes macam ni, kata Orange Camel. Kawak kata tak payahlah peguam pembelaan membuat soal penyataan saksi di bulan Ramadan untuk mencari hela sokongan, kata beliau. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Sekali lagi, Wan Faisal Wan Ismail ditemplak, dimalukan dan muka tak tahu malu, kata netizen. Ini apabila beliau cuba menjadi hero dalam isu KWSP. Tapi naratifnya berubah-ubah. Dulu lain, sekarang lain. Itulah yang digelar Wan Faisal. Mereka kata, Wan Faisal ini memang mukanya muka tak tahu malu kah, kata mereka. Itulah persoalan yang ditimbulkan oleh netizen. Hari ini, sekali lagi, Wan Faisal terima tamparan padu maut. Apabila dividen KWSP, apa kata sebelum YB macang komen, buat kajian dulu, kata seorang pengamal undang-undang di Malaysia. Kali ini, Wan Faisal kena templak sendiri. Sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda. Produk minyak wangi, paling laris sekarang di Shopee. Kami dapat harga dengan lebih murah. Tekan butang produk yang ada di dalam video ini. Setelah anda tekan, anda boleh order bila-bila masa. Harganya lebih murah. Wanginya luar biasa. Wanginya menarik perhatian ramai orang. Beli cepat, sudah ramai yang membeli. Memberikan testimoni yang luar biasa. Okey. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal dinasihatkan untuk membuat kajian sebelum mengkritik tindakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang memberi dividen tinggi kepada pencarum. Liana Marzuki yang juga bekas timbalan Pendakwa Raya berkata, dalam Seksyen 27 Akta KWSP 1991 sudah diisyaratkan bahawa KWSP perlu mengagihkan kadar dividen kepada pencarum menerusi nilai prestasi sebenar pelaburan. Ini bermakna, katanya, jumlah pelaburan selepas tolak kos yang ada, semua amaun itu perlu dijadikan dividen untuk rakyat. Semalam, Yang Berhormat Wan Ahmad Faisal, YB, buat bising semalam mengenai dividen tinggi KWSP menggunakan hampir semua pendapatan pelaburan. YB naik hairan, kenapa? Ni, kami nak bagi tuition low sikit, kata Liana. KWSP ini badan berkanun, bukan syarikat persendirian yang boleh suka-suka simpan keuntungan. Maka betullah tindakan KWSP tahun ini. Isytihar dividen tinggi guna hampir ke semua pulangan pelaburan. Apa kata sebelum YB komen dan buat PC itu, cubalah kaji sedikit. Katanya dalam satu hantaran di Facebook sambil menegur peranan Wan Faisal sebagai legislatur yang perlu lebih memahami undang-undang. Semalam, Wan Faisal mempersoalkan penggunaan hampir keseluruhan pendapatan KWSP
pada tahun lalu untuk pembayaran dividen. Beliau mendakwa tindakan itu hanya untuk menenangkan pencarum. Saya nak tanya juga, apakah mungkin kerana kritikan pembangkang yang semakin kuat ke atas pengurusan KWSP menyebabkan mereka cuba menenangkan para pencarum? Itu soalan kami kepada KWSP, kata Wan Faisal. KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 74.46 bilion pada tahun 2024. Jumlah agihan dividen pula membabitkan nilai sebanyak 73.24 bilion. Jadi akhirnya Wan Saiful kena ajaran templakan, bahkan kena muka sendiri. Cuba malukan kerajaan, sendiri kena malu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.